Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baiklah, hari ini kita telah pun sampai di part yang terakhir di dalam topik differentiation, iaitu small changes. Okey. Jadinya kita nak bincangkan, sebelum kita bincangkan kita punya latihan example kita, suka saya dekat sini untuk jelaskan beberapa basic, okey, untuk kita menjawab latihan-latihan, okey, yang ada dalam small changes. Okey, saya suka pecahkan dia kepada 3. Okey, yang pertama awak perlu tahu tentang approximate change ataupun small change. Okey, yang kedua adalah approximate value, dan yang ketiga kita nak bercerita tentang percentage. Okey. So bila yang pertama delta y adalah, maksud delta y ni adalah approximate ataupun small change in y. Delta x maksudnya approximate ataupun small change in x. So kat sini awak kena faham dia punya notation tu, apa maksud notation yang kita gunakan. Okay, so delta y approximate change in y, delta x approximate change in x. Okay, so dekat sini kita punya formula. Okay, apa maksud kat sini? Jadinya kat sini delta y ni sebagai subjek, maksudnya kita nak mencari approximate change in y due, okay, due to small change in x. Okay, so kita nak menguji dia punya perubahan terhadap y dengan due to perubahan x. Okay, so ini yang pertama. Okay, ianya juga melibatkan dy over dx. So asalnya formula ni dia adalah daripada delta y over delta x. Okay, so approximate dy over dx. Okay, so dekat sini kita nampaklah yang atas y, bawah adalah x. Okay, so you guys boleh senang nak mengingatnya lah macam tu. Okay, so yang kedua adalah kita nak, tadi approximate change, sekarang kita nak buat pula untuk approximate value. So untuk approximate value, okey, dia punya notation adalah fx tambah delta x. Okey, so ini kita punya notation untuk approximate value of y. So di mana kita memerlukan initial y dan juga approximate change in y. So yang ini tadi adalah daripada yang pertama tadi. Okey, tetapi kita kena tambah. So yang pertama tadi, kalau tambah dengan nilai y, kita akan dapat approximate value. Macam tadi. Macam itulah. Okey, dan percentage pula. Okey, so percentage change in x, percentage change in x dan juga percentage change in y. So kalau in x, so delta x. Kalau in y, kita buat delta y. Lepas tu kalau in x, dia over x, in y over y. So therefore kena darab dengan 100. Okay, so ini adalah formula bagi yang ketiga, iaitu untuk mencari percentage change in x ataupun y. Okay, so inilah 3 perkara. Yang pertama change, yang kedua value, yang ketiga percentage. Okay, so jika kita ada basic knowledge tentang ketiga-tiga ni, insya-Allah latihan kita akan lebih mudah lah. Okay, alright, so kita teruskan kepada example 1. Alright, example 1. Example 1, given y equals to x cube, find the approximate change in y when x increases from 4 to 4.05. Okay, so sekarang ni find apa? Dia nak, goal kita adalah find approximate change in y. So maksudnya goal kita adalah kita nakkan delta y. So delta y ni apa?
Okey, itu yang kita nak cari. Okey, due to increase in x from 4. So ini adalah dia punya initial, ini x dia yang final. Okey, so daripada situ kita dapat tahu yang change in x adalah, so kita boleh buat x final tolak dengan x initial. Okey, so delta x kita adalah, change in x adalah 4.05 tolak dengan 4, iaitu delta x nilainya adalah 0.05. Okey, lepas tu dia bagi kita y sama dengan x kuasa 3. So ini goal kita. So goal kita tadi adalah delta y sama dengan, ataupun awak boleh buat apa ni, macam ombak ni, dy over dx darab dengan delta x. So ini adalah formula yang kita nak gunakan lah. Okey, so kita perlu ada yang pertama dan juga yang kedua untuk selesaikan goal kita, iaitu delta y. Okey, so yang pertama dy over dx, macam mana kita nak dapatkan dy over dx? Adalah daripada y lah, y sama dengan x kuasa 3. Okey, so dy over dx differentiate, so 3x kuasa 2. Okey, so tak cukup dekat situ, sebab kita tak nak apa dalam in term of x. Okey, so kita kena substitute x tu. So kalau awak nak substitute x, pastikan awak substitute initial. Okey, wajib substitute initial saja, jangan substitute final. Okey, so x initial adalah 4. Okey, x initial kita adalah 4. So dy over dx adalah 3 darab dengan 4 kuasa 2 adalah 16. So 3 darab 16 adalah 48. Okey, so yang pertama dah dapat. Okey, yang kedua kita dapat dari mana? Okey, daripada yang sini lah. Kita dah ada yang kedua ni. So yang pertama dah ada, yang kedua dah ada. So kita bolehlah mencari goal kita. So goal kita adalah yang pertama darab dengan yang kedua. So yang pertama adalah 48 darab dengan yang kedua 0.05. Okey, so 48 darab 0.05 adalah 2.4. So therefore approximate change in y, that is delta y, is 2.4. Okey, so ini adalah nilainya lebih besar daripada kosong, so dia adalah increase. Okey, so dia punya change tu meningkat. Okey, alright. So itu adalah untuk example 1. Kita pergi kepada example 2. Okay, the approximate change. Find the approximate change in x. Okay, find the approximate change in x. So maksudnya goal kita adalah, okay, goal kita adalah delta x. Kita nak mencari apakah itu delta x. Okay, when y decrease. Okay, so ini kita punya due tu. So due to y, so kita nak cari approximate change in x due to y daripada initial, ini adalah final kita. Okay, so therefore daripada delta y tadi kita boleh cari y final dengan tolak dengan y initial. So final tolak dengan initial adalah negatif 0.03. Kenapa dia ada negatif? Okey, kenapa dia ada negatif kat sini? Sebab dia decrease. Okey, right. So kita tuliskan kita punya formula. Okey, ini formula kita, delta y equals to dy over dx darab delta x. Okey, so kita kena ada dua benda, iaitu yang pertama dan juga yang kedua untuk mendapatkan goal kita. So yang pertama
dy over dx. Macam mana kita dapatkan dy over dx? Daripada y tadilah. Okey, so daripada y tadi kita dah dapat, so y kita tadi kita dah dapat dy over dx iaitu 3x kuasa 2. Okey, 3x kuasa 2. Tetapi kita nak masukkan nilai x. Macam mana nak masukkan nilai x? Okey, kita menggunakan equation yang ada. So y, okey, kita nak masukkan nilai x, so kena kena substitute y lah. Okey, sebab kita nak x sebagai subjek, nak masukkan dekat sini. Okey, so y saya kata mesti masukkan apa-apa, mesti masukkan initial. Okey, pastikan awak masukkan initial. So initial kita adalah 8. Okey, so kuasa 3 pindah sebelah adalah punca kuasa 3. So dapat nilai x adalah 2. So x adalah 2 ni kita boleh masuk di dalam dy over dx. Okey, so dy over dx sama dengan 3 2 kuasa 2. Okey, so ini adalah kita punya yang pertama tadilah, untuk yang pertama. So kita dah ada nilai yang pertama dah settle, nilai yang kedua pun sudah settle kat sini. Ini adalah nilai yang kedua. Sebab kita kena ada kedua-dua ni untuk mendapatkan kita punya goal. Okey, so yang pertama adalah 3 2 kuasa 2. So masukkan ini yang pertama 2 kuasa 2, dan juga yang kedua adalah delta y negatif 0.03. Negatif 0.03. Okey, so kita nak mencari goal. So goal mestilah sebagai subjek. Goal kita mesti sebagai subjek. So kita pindahkan satu ni sebelah kiri, so dia akan jadi bahagi. Okey, so nampak dia bahagi kat sini. So goal kita dah sebagai subjek. So therefore kita tekan kalkulator, kita akan dapatlah goal kita negatif 0.0025. Okey, so there is a small decrease. Sebab apa dia decrease? Sebab nilai yang kita dapat adalah less than 0. Okey, okey, so yang penting kat sini adalah formula, dan awak kena tahu awak punya goal. So pastikan awak bulatkan goal awak, dan awak tandakan mana yang awak perlu cari. Okey, supaya kita dapat capai lah kita punya goal kita. Alright, okey, dan inilah okey, bila substitute saya kata pentingnya adalah substitute yang initial, jangan substitute final. Okey, jangan substitute final. Alright, so next kita pergi kepada example 2. Okey, jadi example 2, given y equals to set x, find the value of dy over dx when x equals to 4. So ini mudah je lah. Okey, kita nak cari dy over dx jika x adalah 4. Okey, so kita nak cari dy over dx. Okey, differentiate lah. Okey, daripada yang diberikan kita boleh differentiate. So differentiatekan dia dy over dx. So 1/2 letak di hadapan, dan macam biasalah kuasa tolak 1. Okey, kuasa tolak 1 negatif 1/2. Dan jangan lupa, sebab dia nak when x equal to 4, so kita substitutekan nilai bagi x, and then akan kita solve lah. Okey, menggunakan kalkulator. Okey, so itu mudah saja. Next kita pergi kepada the approximate value of, so kita nak find the approximate value. Sekarang ni bukan change tapi value. So ingat formula kita, ini adalah formula untuk mencari approximate value. Okey, so nak mencari approximate value, kita perlu ada y, dan kita perlu ada dy over dx delta x. Okey, ataupun ini dikenali sebagai delta y. Okey,
Alright. So ingat lagi ini adalah delta y tadi yang kita punya formula. Kalau lupa tadi, delta y dy over dx darab dengan delta x. Okay. So ini adalah delta y. Okay. So yang pertama, macam mana kita nak dapatkan nilai bagi y? Okay. So of course kita nak substitute. Okay, kita nak substitute dia punya initial. Okay, kita nak substitute initial. So mana initial kita? So inilah 4. Okay, so kita masukkan 4. So kita dapatkan y. So yang ini yang pertama. Yang pertama kita dah dapat. Sekarang ni kita nak pergi yang kedua. Sorry, yang ini adalah yang kedua. So yang pertama dah dapat. Yang kedua, macam mana dah dapatkan yang kedua? Dy over dx. Okay, dy over dx telah pun kita cari 1/4 delta x. Okey, macam mana dapatkan delta x? Okey, delta x adalah x final minus dengan x initial. Ingat lagi? Okey. So x final, okey, final kita adalah apa yang diberikan, yang ni, yang terkini, final tolak dengan initial. Initial ni maksudnya yang lepas lah. Okey, yang lepas adalah 4. Okey. So final tolak initial akan dapat 0.02. Okay. So ini yang kedua lah. Yang kedua kita dah dapatkan. Okay. So yang pertama dengan yang kedua dah dapat. So bolehlah kita masukkan dalam formula. Okay. Untuk mencari kita punya goal kita lah. Okay. So goal. This is our goal. Okay. So y. Y adalah 2. Dan juga dy over dx 1/4. Delta x adalah 0.02. Dan kita hanya tekan calculator. Okay. So itulah caranya macam mana kita nak dapatkan approximate value. Okay. Alright. Next, kita pergi kepada soalan example 3. Okay, example 3, given y sama dengan 2x kuasa 2 tolak 3x tambah 4 when x equals to 2. Okay. There is a small change in x by 3%. Okay, dia kata small change in x by 3%. Okay. Macam mana kita, dia dah kata kat sini small change. Okay, small change in x, okay, by 3%. By using the concept of calculus, find the corresponding percentage change in y. Okay, so kita nak change in percentage change in y. So therefore ini adalah formula. Okay, so ni goal kita lah. So goal kita nak mencari percentage change in y. Okay, so goal kita adalah percentage. Okay, percentage change in y. Okay, kita nak tahu. Okay, so therefore kita kena keluarkan formula lah. Formula percentage change in y. Ingat lagi tadi, delta y over y darab dengan 100. Okay, so therefore apa yang perlu kita ada dekat sini adalah delta y dan juga y lah. Okay, lepas tu kita kena darab dengan 100. So yang pertama, delta y. Macam mana kita nak dapatkan delta y? Okay, so melalui formula kita lah. So formula kita delta y adalah dy over dx darab dengan delta x. Okay, dy over dx. Macam mana kita nak dapatkan dy over dx? Okay, so dy over dx, okay, datangnya daripada yang asal y, kita differentiatekan dia. Okay, so differentiate y in term of x. Okay, so dia akan dapat 4x tolak 3. So differentiate this one, akan dapat 4x tolak 3. Okay, so kita tak nak in term of x, so jadinya kita kena substitute lah. Kenapa x adalah 2? Sebab dia kata when x equals to 2. Okay, so kita boleh masukkan 2. So dy over dx adalah 5. So yang ini dah settle, dapat 5. Okay, delta x. Macam mana nak dapatkan
delta X. Okey, macam mana dapatkan delta X pula? Okey. So disebabkan oleh ayat yang seterusnya, dia kata there is a small change in X by 3%. Okey, so kita boleh keluarkan formula percentage change in X, iaitu delta X over X darab dengan 100. Okey, so percentage change in X dia telah pun berikan. So ini adalah percentage change in X, iaitu 3%. Okey, so kita boleh substitute lah percentage change in X. So percentage change in X adalah 3%. Okey, delta X over X darab dengan 100. Okey, so X kita adalah 2. Okey, sebab itu apa soalan mahukan apabila X adalah 2. Okey, so kita boleh cari nilai untuk delta X. Okey, so kita pindahkan satu persatu. 100 pindah sebelah jadi bahagi, 2 pindah sebelah jadi darab. Okey, supaya kita dapat delta X ni sebagai subjek. Okey, sebab apa delta X nak sebagai subjek? Sebab dekat sini kita memerlukan delta X. Okey, so kita nak substitute. So delta X, bila kita solve this one menggunakan calculator, kita akan dapat 0.06. Okey, so 5 darab dengan 0.06 adalah 0.3. So kita dapat yang pertama tadilah. So yang pertama, kita punya goal asal tadi adalah yang pertama dengan juga yang kedua. Okey, so yang pertama dah selesai. Jadi yang kedua, Y. Macam mana kita nak dapatkan nilai untuk Y? Okey, so Y, sebab kita dah ada equation untuk Y dekat atas ni, so kita boleh mencari nilai Y dengan substitute nilai X, iaitu 2. So kita boleh substitute nilai X adalah 2, sebab soalan kata when X equals to 2. So therefore kita dapat dah yang ini yang kedua. Okey, so yang pertama dan yang kedua telah pun kita cari. So yang pertama adalah 0.3 dan yang kedua kita dah dapat dah 6. So kita boleh terus substitute yang pertama tadi dan juga yang kedua. Lepas tu jangan lupalah darab dengan 100, sebab ini memang formula kita, darab dengan 100. Okey, right. So itulah. Okey, so untuk example 3 ni adalah menceritakan iaitu aspek yang ketiga, iaitu percentage change in Y. Okey, so macam mana kita nak cari percentage change in Y? Macam biasa, kita kena tahu goal soalan tersebut, dia nak find apa. Okey, so percentage change in Y. So daripada situ kita letakkan formula dulu. Okey, so daripada formula tersebut, so kita kena identify pula apa yang perlu kita cari. So yang pertama dan yang kedua, kita kena cari yang pertama dengan yang kedua ni lah. Okey, barulah kita plan, okey, untuk mencarikan delta Y daripada asas delta Y ni, dan juga Y adalah daripada mana. Okey, so itulah jawapan kita untuk percentage change in Y, iaitu 5%. Okey, alright. Next, kita pergi kepada soalan yang terakhir. Okey, so ini adalah soalan terakhir, iaitu example 4. Okey, find the small change in the volume. Small change in volume. So find the small change, okay, change in volume. So apakah kita punya apa tu orang kata goal? So goal kita small change in volume, maksudnya delta V. So goal kita adalah untuk mencari delta V. Okay, apakah delta V kita? So therefore, first kita kena letakkan formula lah. Okay, so kalau tadi adalah kalau delta Y, dia adalah dy
over dx. Okey, darab dengan di delta x. Okey, so ini kita punya basic. So kalau V, okey, so kalau volume kita kena tukarlah. Okey, ini jadi V, so ini pun jadi V. Okey, manakala dx dengan delta x ni, macam mana kita nak tahu kan dia adalah apa? Okey, saya letak dia sebagai radius. Kenapa saya letakkan dia sebagai radius? Sebab dia nak mencari small change in the volume, okey, due to, okey, so due to its radius. Okey, so maksudnya dengan syarat, okey, dengan apa tu orang kata, dengan perubahan apa? Okey, maksudnya kita nak cari perubahan untuk V melalui perubahan siapa? Okey, so melalui siapa? Melalui radius. So therefore dekat sini kita kena radius lah. Macam tu. So ianya bergantung kepada soalan. Kalau dia kata melalui height, kena dh. Okey, kena dh lah, bukan dr. So dia melalui siapa? So ini kena highlight lah. Okey, radius. Kalau radius barulah dr dengan delta r, macam tu. Okey. So lepas tu kita baca lagi, when its radius increases, okay, increases from initial, okay, to final. So initial dia adalah 3. Ini final radius dia adalah 3.02. Okay. So daripada situ kita boleh mencari kita punya delta R kita lah. Okay. So delta R, okay. Sebelum kita pergi ke sini, kita tengok balik goal kita tadi. Sorry, goal kita adalah untuk mencari delta V. So untuk mencari delta V, kita perlu mencari dua perkara ini, okay, iaitu dV over dr dan juga delta R. Okay, kita pergi kepada yang pertama dulu, dV over dr. Macam mana kita nak cari dV over dr? Okay, so kita ada basic knowledge yang kita ada adalah V, formula volume untuk spherical, okay, sphere. Volume untuk sphere, okay, adalah 4/3 pi r kuasa 3. Okay, so daripada situ kita boleh differentiatekan V in term of r. Okay, differentiate V in term of r. So 3 tak depan macam biasa, pi salin balik r, 3 tolak 1. So dah akan jadi 4 pi r kuasa 2. Tetapi kita tak nak in term of r, so kita kena substitute. So ingat lagi, substitute wajib initial. Kalau nak substitute, wajib substitute yang initial. Okay, so 3. So kita dapatlah yang pertama. Okay, kita dapat yang pertama. Okay, yang kedua, delta R. Okay, change in R. Macam mana kita dapatkan change in R? Okay, so R final tolak dengan R initial. So R final adalah 3.02 dan R initial adalah 3. So kita tolakkan, kita dapatlah yang kedua. Apa yang kita nak yang kedua tadi adalah delta R. So kita dah dapat dah 1 dengan 2 untuk menyelesaikan, untuk solve kita punya goal kita, iaitu delta V. Apakah itu delta V? Small change in the volume. So kita masukkan yang pertama, kita masukkan yang kedua yang kita dah cari tadi. Yang pertama dah cari, lepas tu kita masukkan yang kedua yang kita dah cari. Okay, so kita tekan kalkulator, kita akan dapat 2.262. Okay, so saya masukkan pi ni adalah nilai 3.142 lah. Okay, saya masukkan pi, nilainya adalah 3.142. Okay, so inilah small change in the volume. Alright, so itulah dia cerita di mana kita membincangkan 3 perkara. Okay, 3 perkara pada hari ini, iaitu dia punya change, value dan juga percentage. Okay, so kena hati-hati dengan soalan. Tahu goal awak. Okay, adakah nak guna yang pertama
adakah nak guna yang kedua ataupun nak guna yang ketiga. So tolong highlight goal kita. Alright. So itu saja untuk hari ini. Take care.